sedar tanah air aku bertuah di sini tempatku berjasa. Ku sedar sempurna hidupku di sini Malaysia, ku terhutang budi. Aku negaraku, sememangnya negaraku maju. Negaraku tanah tumpah darahku. Aku negaraku, di hatiku negaraku, selamanya ku negaraku satu. Negaraku tanah tumpah darahku. Kita bersama membina masa depan, semangat setinggi angkasa. Kita bersama bersyukur pada Tuhan, kepadanya kita berserah. Aku negaraku, sememangnya negaraku maju. Aku negaraku, di hatiku negaraku, selamanya ku negaraku satu. Laungkan namamu ke seluruh dunia, Malaysia aku bahagia. Ku negaraku, sememangnya negaraku maju. Negaraku tanah tumpah darahku. Perjuangkan, pertahankan tanah airku. Impian aku, gemilang baru, satu suara laungkan. Bangkit semua demi negara, selamanya kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan merdeka. Jangan lemah, bangunlah, buat baru semula. Percayalah hari ini kita punya. Kita punya impian aku. Dia cakap mana eh? Dia cakap ni ya? Satu suara Dia cakap maaf. Yang ni je. bangkit semua demi negara, selamanya kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan merdeka. Kita merdeka. Sayangi Malaysiaku,
Ilyas, testing mic untuk penceramah. Assalamualaikum. Mereka membawa jualan mengaitkan Mudah-mudah. doa sudah, nyanyian pun sudah, percarakan. Dengar tak? Cara yang kita sajikan. Hadirin sekalian. Tak, belum aku mute. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majlis Perancaran Bulan Kemerdekaan Maktab Rentas Saiz Mara Bagan Datuk sempena sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-64 tahun. Saya Ihsan Fitriah binti Muhammad Hamdan merupakan pengerusi majlis anda pada pagi ini. Di sini suka saya memberi peringatan kepada anda semua. Sila pastikan mikrofon telah berada dalam mood senyap atau dipadamkan. Majlis pada pagi ini akan dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Amanah Rakyat. Semua hadirin diminta berdiri.
demi satu keunggulan bangsa yang berdaulat, sebuah lambang bengawan puncak jaya, perkasa di persada dunia. Obor para cendekia merentas masa hadapan, usahawan jaya pencipta bahagia, maju marah maju jaya, marah berkesa menjunjung amanah rakyat, memayungi bangsa dan negara, semangat perintis penuh yakin demi satu amanah mulia, marah berkesa menjunjung amanah rakyat, memayungi bangsa dan negara, penuh keyakinan demi satu amanah mulia. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dihormati, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Afsaruddin Rushaidi bin Muhammad Afandi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menaikan dan meruntuhkan kerajaan dan berkuasa di Arasy. Kami memanjatkan kesyukuran kepada-Mu ya Allah atas limpah kurnia dan kenikmatan iman dan Islam, kesesakan dan keharmonian serta kesihatan yang baik. Semoga dengan segala limpahan ini kami akan sentiasa istiqamah dalam meninggikan darjat agama-Mu serta memperbaiki akhlak kami sebagai qudwah untuk sekeliling kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada petang yang mulia ini, kami berkumpul di majlis pelancaran mengenai kemerdekaan Maktab ke-64 tahun sebagai tanda syukur terhadap-Mu. Kami akan sentiasa menaati iltizam agar kita hindar daripada sebarang bentuk jajahan, sama ada jajahan pemikiran yang merosakkan akidah dan prinsip kami, dan juga jajahan secara fizik yang sangat memberi kesan kepada negara kami pada 64 tahun dahulu. Ya Allah, Ya Fatah, Ya Alim, kami mengharapkan kemerdekaan yang kami kecapi ini berkekalan sehingga akhir hayat kami, dan juga dapat memberikan keisafan dalam diri kami, anak-anak dan keturunan kami, agar sentiasa mendidik kami menjadi hamba yang bersyukur dan berusaha mengukuhkan keinginan kami dengan ilmu, akhlak dan santun meneruskan Al-Quran dan As-Sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi kami Muhammad SAW dengan bimbingan para alim ulama, pewaris para Nabi. Ya Mukallibal Qulub, Ya Allah, taukan hati-hati kami, jiwa-jiwa kami, agar kami berjaya mempunyai satu kekuatan berteruskan akidah yang satu, agar kami menjadi umat yang kuat, bertamadun, hebat,
dan menjadi tauladan yang baik serta dapat membina umat yang digerungi oleh masyarakat dunia. Ya Allah, janganlah pesongkan hati-hati kami dan tetapkan hati-hati kami agar selalu meletakkan harapan kepadamu dan menjadi hamba yang bersyukur kepadamu. Ya Allah, Ya Latif, Ya Syafi, kami pada negara kami, lenyapkan COVID-19 ini dengan senyap-lenyapnya. Hindarkan diri kami, keluarga, masyarakat dan negara tercinta ini daripada segala bentuk ujian dan bala yang tidak kami mampu hadapi. Kami musafir, tiada daya kami kecuali Engkau, Ya Rabbi. والطاعون والفحش والمنكر والبغي والسوء المختلف والشدائد والمهانة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة هاجر. حصلنا به إذا واعتصمنا بربي والملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الوباء ونبلنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Muhammad Afsaruddin Rushaidi bin Muhammad Effendi atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga kita beroleh barakah daripadanya. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berbahagia Tuan Haji Mat Subril bin Haji Mat Saad, Ahli Majlis Perbandaran Teluk Intan. Yang berusaha Tuan Haji Nordin bin Ahmad, Pengetua MRSM Bagan Datuk. Yang dihormati Encik Muhammad Mayudin bin Ajmain, Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar. Yang dihormati Encik Muhammad Fazli bin Muhammad, Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik. Yang dihormati Wan Samsiah binti Muhammad alias seterusnya ketua-ketua jabatan, guru-guru serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis pelancaran Bulan Kemerdekaan Maktab Rendah Sains Mara Bagan Datuk sempena sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-64 tahun. Tema Hari Kebangsaan pada tahun ini ialah Malaysia Prihatin. Untuk pengetahuan semua, Festival Bulan Kemerdekaan diadakan untuk memupuk semangat cintakan tanah air, mengasah bakat dan juga diharap dapat mengeratkan silaturahim dalam kalangan pelajar dan juga guru-guru. Semoga dengan usaha kita ini dilimpahkan sepenuh keberkatan. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Nordin bin Ahmad, Pengetua MRSM Bagan Datuk untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada hari ini. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Bos, buka mic bos. Terima kasih Anda Islah selaku pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Dengar tak? Clear
Baik. Sebab ni ada dekat pulau ni, jauh sikit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Yang dihormati Tuan Haji Mak Subri bin Haji Mak Saad, Ahli Majlis Perbandaran Teluk Intan, yang juga merupakan seorang usahawan dan juga mantan guru sebenarnya. Terima kasih Tuan Haji atas kesudian menerima jemputan, dan yang lebih bermakna pada saya sebenarnya, Tuan Haji kita share tarikh lahir yang sama, 9 Januari. Mana? Kita share hari lahir yang sama, 9 Januari. Oh. Betul Ya. Sama sebenarnya. Tu dia. Sama kan. Sama. Dan saya tengok tadi ada profil ada Tuan Haji tadi, saya tengok kebetulan sama 9 Januari kita. Capricorn. Terima kasih Tuan Haji atas kesediaan menerima undangan, jemputan. Sebab bila kita nak memilih tokoh, saya nak bincang, kita kena carilah orang lokal orang tempatan, sebab kita nak bertapak di MRSM Bagan Datuk. Jadi kita nak kenal dulu apa kisah Bagan Datuk, cerita Bagan Datuk, supaya bila kita kenal tu kita makin cinta dengan Bagan Datuk dan orang-orangnya, insya-Allah. Jadi kita pun senanglah untuk kita berkolaborasi kan, bermesra dan bersilaturahim, yang akhirnya boleh memberi manfaat yang besar kepada warga Mabda dan juga anak-anak ahli jannah, ahli syurga kita, insya-Allah. Yang berusaha Encik Mahyudin selaku Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar, Encik Fazli selaku Pengetua Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik, Puan Syamsiah selaku Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat, Ketua-Ketua Jabatan, Puan Salma selaku penyelaras sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat Mabda ataupun Maktab Rendah Sains Bagan Datuk. Untuk makluman Tuan Haji, kita nama singkatan untuk MRSM Bagan Datuk, kita namakan dia Mabda. Nak ambil sempena sebelah sekolah sains sebelah Sabda. Jadi kita Mabda, Maktab Rendah Sains Semara Bagan Datuk. Ketua-ketua jabatan, ketua guru asrama, kaunselor, barisan para murabbi serta yang tak dilupakan anak-anak edukasi sekalian. Pertamanya syukur alhamdulillah kita diberi ruang dan kesempatan oleh Allah SWT untuk bersama dalam majlis pada hari ini dalam bentuk kata orang amalan biasa sekarang ni, amalan biasa secara atas talian. Sebenarnya banyak juga dia punya kelebihan ataupun manfaat dia buat program atas talian ni. Jadi dia tidak banyak benda kita boleh uruskan tanpa memerlukan kita berada di satu tempat. Di mana-mana pun kita boleh bersiaran, di waktu mana pun kita boleh bersiaran. Jadi yang pertama, yang kedua, dah tentu dari segi kos lah, kita yang menguruskan ni consider kos tu. Jadi kos tu tak ada kos lah kan. Itu yang bagusnya. Tapi yang lebih bermakna kalau kita dapat jumpa lah. Saya personally minta maaf dengan Tuan Haji tak dapat bersama secara fizikal di maktab. Itulah kadang-kadang tuntutan juga tuntutan kita lah sebagai ketua keluarga ni, insya-Allah. Walau dalam keadaan apa pun, alhamdulillah kita beri ruang dan kesempatan Allah SWT untuk bersama-sama dalam majlis yang sangat bermakna kepada kita semua, khususnya warga Mabda, kerana kita dapat meraihkan sambutan Bulan Kemerdekaan ke-64 peringkat maktab, dan yang lebih istimewa kita bersama, kita dapat bersama dengan tokoh yang sangat bermakna di Bagan Datuk, yang kita harapkan dapat berkongsi
cerita, berkongsi pengalaman, kan? Dan akhirnya kita boleh matlamat kita pun keberadaan kita di Bagan Datuk tu dapat memberi impak yang besar, khususnya menaikkan nama Bagan Datuk itu sendiri. InsyaAllah itu hasrat kita semua. Walaupun sambutan pada tahun ini 2 tahun dah sebenarnya kita berada dalam atas talian, namun apa pun yang lebih penting penghayatan itu yang lebih bermakna. Jadi terima kasih kepada Barisan Jawatankuasa sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Maktab yang diketuai oleh Timbalan Pengetua Pengurusan Pelajar Cik Mahyudin dan diselaras selaku penyelarasnya Puan Salma dan Barisan Jawatankuasa telah menyusun sebegitu rupa program. Saya tengok kat sini roughly kita ada 12 program yang akan kita sama-sama involve, libatkan diri. Yang menariknya program itu melibatkan semua pelajar, guru, staf dan juga komuniti setempat yang tak dilupakan. Jadi kita mengharapkan melalui program-program begini perpaduan di kalangan kita boleh tingkatkan, hubungan yang baik di kalangan kita boleh tingkatkan, dan yang lebih bermakna kita sedar, kalau orang faham kata sedar dirilah, kadar ke diri, kita sedar bahawa keberadaan kita di bumi yang bertuah ini sepatutnya kita kena syukuri. Walau apa pun keadaannya, sama-sama kita berusaha untuk memastikan kemerdekaan ini terisi dengan suatu benda yang bermakna, khususnya untuk anak-anak pelajar. Kemerdekaan ini, tugas anak-anak adalah untuk mengisi kemerdekaan. Kalau dulu atuk-atuk kita, toki-toki kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, dan tugas anak-anak untuk mengisi kemerdekaan. Dan kalau kita relate dengan situasi semasa pandemik COVID-19, kita boleh rasa bahawa negara sangat memerlukan kepimpinan yang terbaik. Kita punya tema ataupun future calyx, kita nak lahirkan khalifah yang hebat, yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai satu nilai yang kekal dan bertambah baik. Dan kita lihat juga bila berlakunya pandemik COVID-19, apa yang kita boleh belajar adalah kita memerlukan profesional, teknokrat, engineer yang boleh membantu negara dalam saat begini. Macam mana kita lihat keperluan. Kita tak rasa bebas jika kita tak ambil vaksin. Betul? Jadi bermakna teknologi anak-anak pelajar itu adalah tugas jihad anak-anak untuk menjadi ataupun menguasai teknologi. Dan itu juga hasrat yang pihak MARA gambarkan, harapkan, selain daripada mewujudkan profesional dan teknokrat yang akhirnya boleh membantu saf kepimpinan negara, menerajui kepimpinan negara untuk mentadbir negara, untuk menguruskan negara walau dalam keadaan apa sekalipun, walaupun kita dilanda dengan wabak dan sebagainya. Namun oleh kerana kita ada barisan pemimpin yang hebat, yang boleh menguasai teknologi, yang profesional, yang dalam dirinya ada nilai-nilai yang baik, khususnya yang diamalkan, adanya Al-Hafiz yang boleh memastikan tujuan, boleh memastikan arah perjalanan negara kita tu ditadbir, diurus dengan baik. Jadi di kesempatan ini saya menyeru semua mempunyai acuan yang baik
seperti mana yang telah kita tetapkan dalam kita punya moto, kita punya hashtag, moto kita untuk lahirkan para pemimpin yang hebat, khalifah, bukan setakat nama pemimpin, tapi yang lebih penting khalifah, maksudnya pemimpin yang lebih bermakna. Dan juga akhirnya kita punya hashtag mardajillah, akhirnya kita mencari keredaannya. Pemimpin yang mencari keredaannya, yang mencari keredaannya, yang berkongsi kebaikan, yang memberi kebaikan, yang memikirkan kebaikan untuk bangsa dan negara. Di kesempatan ini juga saya ingin lagi sekali merakamkan ucapan terima kasih tak terhingga kepada Tuan Haji Subril atas kita harapkan insya-Allah melalui komuniti, melalui mungkin majlis perbandaran, kita boleh mengatur gerak langkah untuk kita nak tanamkan mungkin nilai-nilai yang baik kepada pelajar melalui program-program yang kita boleh buat, program komuniti. Alhamdulillah baru ni yang kita dah buat, majlis korban kita pun dah ada sikit lah, kita dah pergi berziarah, kita dah hagih-hagihkan, dan insyaAllah cumanya itulah halangan kita mungkin COVID, tapi kita boleh jadikan COVID ni juga sebagai satu platform untuk kita merintis jalan untuk berkolaborasi dengan komuniti setempat insyaAllah. Dan terima kasih tak terhingga juga kepada ahli jawatankuasa sambutan kemerdekaan maktab yang diketuai oleh Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar dan Puan Salma serta jawatankuasa serta semua guru-guru dan guru, staf yang terlibat langsung dan tak langsung, juga kepada agensi-agensi yang terlibat, dan tak dilupakan kepada anak-anak yang disayangi. Hargailah kemerdekaan ini dengan menjadi warga yang prihatin, seperti mana temanya Malaysia Prihatin. Dah 2 tahun kita boleh tema ini Malaysia Prihatin, untuk menanamkan solidariti di kalangan kita, bahawa kita kena menjadi masyarakat yang prihatin, yang mempunyai nilai personality unggul, yang memahami kesusahan orang lain, yang sentiasa ingin membantu, yang faham tentang keperluan untuk kita buat baik dengan sesiapa saja, menjadi warga yang akhirnya mardatillah. So dengan kata-kata itu, semoga usaha kita semua diberkati dan diredai. Dengan kata-kata itu, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan sambutan kemerdekaan ke-64 tahun peringkat maktab rendah Sains Semarang Bagan Datuk 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Haji Nordin bin Ahmad, Pengetua MRSM Bagan Datuk, atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu untuk kita sama-sama mendengar bicara santai yang akan disampaikan oleh penceramah undangan kita. Sebelum tirai bicara santai dibuka, suka saya membaca sedikit latar belakang penceramah undangan kita pada pagi ini. Yang berbahagia, Tuan Haji Mat Subril bin Haji Mat Saad dilahirkan di Bagan Datuk, mempunyai kelayakan akademik iaitu Diploma Pengurusan dari Maktab Perguruan Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur pada tahun 1988 sehingga 1990. Ilmu Kemanusiaan BA Hon CSM dari tahun 1996 sehingga 1999 dan mempunyai Certificate Insurance Agency Manager LINRA USA. Untuk pengetahuan semua hadirin, penceramah kita menjawat jawatan sebagai Ahli Majlis Perbandaran Teluk Intan, Lembaga
Pengarah Bahagian Perlesenan Akses Custom Diraja Malaysia, FWB Takaful Insurance Agency Manager dan CEO Subinas HNS. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan penceramah jemputan untuk memulakan sesi bicara santai yang bertajuk Sejarah Bagan Datuk dan Perjuangan Kemerdekaan. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Mat Subril bin Haji Mat Sa'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada pemudah cara kita pada hari ini, adik Islah Nil Fitriah binti Muhammad Hamdan, belajar ya, semangat, alhamdulillah ya, bakal pemimpin. Okay. Kepada yang bersaudara Puan Haji Nordin bin Ahmad Bagan Datuk, yang berbahagia dan hormati juga Muhammad Mahyudin bin Ajmi Malang Pemenang Pelajar, yang dihormati Muhammad Fazli bin Muhammad Jimalan Pengetua Kecemaran Akademi, penyelaras program Puan Sulaiman binti Sa'id, kepada penolong Guru Timalan dan pengetua bakat Puan Setiah, ya. Dan kepada semua ketua-ketua jabatan, terutamanya jabatan yang hampir sangat dengan saya, yang selalu dengan saya, iaitu Ketua Jabatan Agama Amin Muda, dan beberapa orang lagi ketua jabatan yang saya kenal, ya. Seluruh guru-guru, warga Marda Bagan Datuk, seterusnya kepada murid-murid Marda yang dikasihi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa assalamualaikum. Mulanya marilah kita merapatkan rasa kesyukuran kita dengan keizinan dan limpah kurnianya, bersyukur kita kerana kita bersama dapat berjumpa hari ini dengan hari yang penuh mulia ini, dengan tujuan kita bersama dapat berkongsi ilmu sedikit sebanyaknya untuk kita merealisasikan seterusnya tuntutan ataupun tanggungjawab kita sebagai insan, ya, selaku khususnya kepada murid bagi pelajar di Marda. Ya. Saya untuk ketinggalan untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada urusan sekolah, terutamanya kepada ketua untuk sudi menjemput saya, ya. Menjemput saya untuk bercerita bercakap tentang kemerdekaan dan Bagan Datuk. Saya mengucapkan terima kasih. Saya terpanggil untuk menerima jemputan ini, ya. Ada beberapa sebab lah. Yang pertamanya, saya kira saya juga rasa tanggungjawab. Sepenuhnya kemerdekaan ini, saya rasa juga tanggungjawab untuk nak memberi beberapa taklimat tentang Bagan Datuk. Saya dipahamkan boleh cerita sikit tentang kemerdekaan, ya, insyaAllah. Tapi yang memanggil saya menerima jemputan ini, saya seronok sangat untuk nak berkongsi. Sebab apa? Saya memang lahir kat sini sebagaimana pengurusi majlis tadi umumkan. Pada 64 tahun yang tahun 64, 57 tahun yang dulu lepas lahirnya saya nanti ke depan ini, ya. Jadi memang saya lahir di Bagan Datuk, ya. Dan kalaulah saya nak bercakap tentang Datuk ni, ya, secara tantang, saya rasa
1 hari, 2 hari, 3 hari pun ya. Jadi saya rasa elok kesempatan ini untuk kemudahan pelajar-pelajar kaki tangan di Merdah ini untuk mengenali ya. InsyaAllah apa yang saya tahu, apa yang saya ingin sampaikan, saya akan sampaikan ya. Baik. Saya juga mengalu-alukan ya, mengucapkan syabas kepada para pelajar yang saya kira amat bertuah kerana dapat menjejak kaki meneruskan pengajian di Maktab Rendah Saimara Bagan Datuk. Saya sebagai wakil masyarakat setempat mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar semua dan seluruh warga negara kaki tangan guru-guru dari Maktab Saimara Bagan Datuk ni datang ke Bagan Datuk. InsyaAllah Bagan Datuk menerima tuan-tuan dan puan-puan dan para pelajar dengan seadanya, dengan rasa bangga sekali ya. Pada 10 ataupun 10 tahun yang lepas ya, kita lihat di sekolah ini, sekolah menengah sains Bagan Datuk, iaitu SAFGA. Dan saya berpengalaman dulu mengekori saya ada pengalaman juga ucapan di tempat lain sebelum ni 5 minit saya bercakap suara. InsyaAllah ya. Okay, alright. Ya. Saya pernah jadi walipi yang pertama. Saya pernah kerja selama 6 tahun. Jadi anak pun dah tak ada sekolah situ. Saya pun ada jadi walipi dah dengan orang lain. Tapi penubuhan sabda ni adalah sama dengan MRSM ni. Ya. Kerana saya dapat melihat, ya, saya rasa bangga sebenarnya. Ini merupakan satu hasil kemerdekaan kita. Ya. Hasil kemerdekaan kita, pemimpin-pemimpin kita menghayati kemerdekaan, maknanya dapat menubuhkan, mendirikan beberapa institusi di Bagan Datuk. Ya. Nanti saya ceritakan tentang perubahan-perubahan organisasi yang berlaku perkembangan di Bagan Datuk ni. Baik. Saya ingin berkongsi dengan anak-anak di depan ni, ya, depan anak-anak ya, anak-anak murid tentang kemerdekaan. Sudah 2 tahun kita menghadapi atau kita merealisasikan sambutan kemerdekaan seluruh agensi-agensi yang ada ataupun dekat sekolah, institusi sekolah. Sudah 2 tahun kita menjalankan atau melakukan sambutan bulan pelancaran kemerdekaan ini dengan secara yang sebegini rupa, yang mana kita bersama-sama memperjuangkan berkorban untuk merealisasikan SOP dalam pandemik COVID-19. Ya. Rata-rata pada hari ini apa dua aktiviti ataupun program yang saya lihat yang dirancangkan, yang dilakukan oleh mana-mana pihak. Jadi kita melaksanakan ya, untuk kita nak sesuaikan mengikut SOP. Walau bagaimanapun ya, semangat kemerdekaan ya, ini harus kita realisasikan ya, kerana untuk pengetahuan murid-murid atau anak-anak sekalian ya, walaupun saban tahun kita merayakan sambutan Hari Kemerdekaan ini, tetapi nilai ataupun kebaikan untuk kita menghayati kemerdekaan ini sepatutnya diraihkan bersama-sama sepanjangan kehidupan kita. Jadi setiap tahun kita diingatkan dengan berbagai-bagai tema yang diperkenalkan. Contohnya pada tahun ini sebenarnya tema kita sama dengan tahun lepas, iaitu Malaysia Prihatin ya.
Malaysia Melati. Okey. Jadi suka juga saya menterakinkan sedikit prihatin tu ya. Ini merupakan satu harapan negara ya. Harapan negara. Kita hanya mengetahui dari segi sejarah pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu pada kita. Maksudnya bapa kita, atuk nenek kita, onyang kita, mereka ini mungkin berlakunya sebelum ya, pra kemerdekaan. Tapi kita hari ini rata-rata, walaupun saya sendiri pun, kehidupan saya adalah ya, kemerdekaan. Walaupun kita dilahirkan selepas kemerdekaan, dengan adanya segala apa yang kita pada hari ini, terutamanya kemudahan, kemudahan kita belajar, kemudahan fasilitis-fasilitis yang kita nampak pada hari ini yang telah kita nikmati pada hari ini merupakan atas semangat kemerdekaan yang telah dikorban, ya, yang telah dilakukan oleh pejuang-pejuang kita dahulu. Ada satu nilai yang saya nak tekankan kepada murid-murid semua. Kerana ia bukan datang secara bergolek pada kita. Kemerdekaan ini bukan datang secara perterbangan datang dengan mudah kepada kita sebenarnya, anak-anak. Ya. Jadi, walau bagaimanapun kita harus tahu sejarah. Walaupun hari ini bukan kita nak sejarah, tapi segi basicnya, asasnya, negara ini pernah dijajah dari segi fizikal. Ya. Setidaknya anak-anak tahu siapakah yang menjajah kita dari segi fizikalnya, segi mentaliti kita telah dijajah. Ya. Terutamanya, Perempuan kita tahu, kita pernah dijajah oleh Portugis. Kita pernah dijajah oleh Belanda. Kita pernah dijajah oleh British. Kita pernah dijajah oleh Jepun. Dan balik British. Termasuk balik British juga. Pejuang-pejuang kemerdekaan di Malaysia ini untuk nak memerdekakan negara kita yang mana pada hari ini semuanya, saya katakan semuanya merupakan hasil ruh, soul, jiwa kemerdekaan itu yang kita dapat dan ditugaskan kepada kita, kepada anak-anak, kepada saya dan kepada generasi anak-anak saya untuk meneruskan nilai-nilai kemerdekaan, nikmat-nikmat kemerdekaan ini. Ya, jadi poin yang saya nak nyatakan kepada anak-anak pada hari ini, ya, menghargai nilai-nilai moral kemerdekaan ini amat penting dan amat diharapkan kepada anak-anak yang bakal mewarisi negara kita ini nanti. Ya, bukan semuanya kita ini untuk nak jadi pejuang sebagaimana yang dijuangkan oleh sebelum ni. Ya. Kita, perjuangan kita ini orang kata berbentuk lain yang kita nak pertahankan, ya, semangat kemerdekaan ini. Ya. Dan bagaimana Tuan Ketua cakap tadi, ya, nilai seperti perpaduan, ya, keprihatinan kita antara satu sama lain, antara ahli keluarga dimulakan, antara masyarakat setempat, kejiranan, antara kaum, ya, dan antara pelajar-pelajar, antara guru-guru, ya, keprihatinan ini amat diperlukan, ya, diserahkan kepada diri kita. Ya. Okey, seterusnya tentang kemerdekaan. Nanti saya akan relatekan bila saya cerita tentang Abang Atuk nanti. Ya. Saya nak mementingkan sini adalah untuk generasi-generasi anak-anak ni. Ya. Sebagai saya kata tadi, sebab kita merayakan kemerdekaan. Kenapa perlu kita menyambut hari kemerdekaan? Ya? Dan mengapa mesti hari kemerdekaan itu perlu dihayati? Jadi sebenarnya kalau terangkan sini, saya rasa cukuplah untuk saya nak memberi pesanan kepada anak-anak, ya, kepada pelajar, terutamanya anda murid di MRSM ni, ya, di marga ini, ya. Saya rasa cukuplah saya memberi
pesanan, ya, nasihat, azimat kepada anak-anak, ya. Kita tidak strok mana memperjuangkan untuk nak mengisi pengisian kemerdekaan ini, ya. Walaupun itu ditanggungjawabkan kepada kita. Cumanya di peringkat anak-anak sekarang ni cukup hanya kita mengikuti, mematuhi peraturan-peraturan yang berdasarkan pasal umumnya, yang pasal rukun negara kita. Dan bila kita disabda ni, kita ada perundangan-perundangan, disiplin-disiplin. Itu semuanya dituntut hasil daripada kita menghayati kemerdekaan. Kita tidak mahu nanti di MRSM ini ada lagi mewarisi, ya, mewarisi sikap-sikap penjajah, ya. Lepaskan, kita merdekakan diri kita, ya, dengan harapan-harapan ibu bapa menjadi satu tujuan atau target kita untuk kita menuntut ilmu di MRSM ni. Dan bersambang ataupun cerita tentang kemerdekaan ini cukup saja saya rasa untuk kita mengikuti lunas-lunas sasiah yang terbaik yang kita akan dapat tunjukkan. Itu pun sudah kita memerdekakan. Kalau sebelum ini kita bercampur ataupun kita terdedah dengan suasana yang ada environment yang tidak sihat. Pada sekarang ini kita memerdekakan diri kita ikut pesanan ibu bapa kita, ikut pesanan guru-guru kita, dan ikut pesanan agama kita terutama tu. Dan saya rasa penuntut untuk MRSM tidak menjadi satu permasalahan yang besar. Dan saya nak ingat cerita sini adalah murid-murid MRSM ni, anak saya ada 5 orang, semuanya boarding school. 4 orang sekolah menengah saya, 1 orang atap rendah Saimara. Atap saya mengenal Saimara, saya bukan menidakkan sekolah saya ni. Dia ada sedikit special untuk membentuk jati diri sebagai seorang sebagai seorang insan, terutamanya dari sudut kepimpinan. Orang bagi budak MRSM, budak MRSM ni yang saya tahu, 5 anak saya tu seorang ni memang dia extrovert dan very spoken, dan prihatin tentang apa juga yang berlaku, ya. Dia agak berbeza sikit dengan sekolah sama penuh yang lain dari sudut itu. Mungkin sudut yang lain, sekolah yang lain dapat menunjukkan satu sudut yang terbaik, ya. Contohnya pengurusan, ya, mungkin mereka lebih. Tapi MRSM saya percaya, MRSM dari segi penonjolan, sikap-sikap sasiah yang terbaik, disiplin baik, saya rasa MRSM lah tempatnya. Itu juga saya kata tadi, anda bertuah, ya, bertuah ditempatkan di Maktab Rendah Saimara, ya, yang mana saya fikir Maktab Saimara adalah anak angkat kerajaan. Biasa apa kerjaan pun, tapi kita government of the day dapat di mana kita bumi dikejar, situ lagi kita kunjung. Dan kita ikut saja dan jadilah manusia yang berdisiplin dalam menjalani tanggungjawab kita sebagai pelajar di MRSM ini, ya. Saya dengan sikit, ya, untuk menanggutkan tentang Bagan Datuk ni. Bagan Datuk ni untuk fahaman secara asas, ya, pada secara umum, ya. Bagan Datuk dulu sebab perkampungan, ya, perkampungan. Kalau dulu satu subjek kita yang dulu pagi malam, ya, memulus ke sebut Bagan Datuk disinonim dengan Raja 4 Bagan Datuk Kopra. Tempat gambar tu sebenarnya di depan ni lah, depan sekolah menengah, gambar buku tu, ya. Bila mana Bagan Datuk sinonim dengan pengeluaran kelapa ring dulu, ya. Dulu selak daun kelapa baru nampak orang. Selak kelapa, buah kelapa baru nampak orang. Bagan Datuk punya apa? Punya banyaknya buahnya tu, ya. Orang nampak orang Bagan Datuk.
Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para guru, para warga MRSN dan terutama pada murid. Bagan Datuk kalau kita lihat secara kasarnya, nothing. Tak ada apa. Tempat dari segi geografinya penghujung. Penghujung. Memang betul. Di lokasinya dia penghujung peta. Dia bentuk semenanjung. Dia pusing balik. Dan dari segi fasilitis kemudahan asasnya memang suka dululah investor atau pelabur nak buat pelaburan dalam penghujung. Pekan Bagan Datuk tu yang kita lihat sekarang dipanggil Cowboy. Walau bagaimana ini ini telah dimulai dimodernkan, dimajukan oleh pemimpin-pemimpin. Saya terlupa tadi pemimpin-pemimpin kita dia mewakili apa ni di Fatah Kata sekolah ni MRSM ni, dan mereka kesalah. Sebenarnya Bagan Datuk ni dia ada satu parlimen, dua dun. Ingat, Bagan Datuk satu parlimen, dua dun. Dulu lain. Dulu zaman dulu parlimen dia gila bebas. Bagan Datuk ni dun saja. Kalau Intan, Sungai Mana, itu dun dia. Kali parlimen Bagan Datuk, kita bagi segi lokasi ni kalau yang siapa yang tahu, bermula di sekolah menengah sains Patut 8 tu ke sini parlimen tu. Kalau jambatan Sabak Berenam tu, daripada turun jambatan tu dan kawasan-kawasan yang berhampiran sebelah kanan tu, kawasan kampung, Sungai Sama, apa semua tu, itu kawasan sampai di penghujung Sungai Tiang. Hujung Sungai Tiang. Sungai Tiang tu malah di tepi laut ni dipakai pesisiran pantai sampai ke Pekan Bagan Datuk, iaitu Eti Bagan Datuk. Pusing balik sampai Hutan Melintang, terus ke Batu Lapan pergi Teluk Intan, dan kalau Simpang 4 terus pergi ke Sabak Berenang. Lepas jambatan tu parlimen Bagan Datuk, iaitu Sabak Berenang, Jambatan Bagan Datuk. Jumlah penduduk 75,000 ke 80,000. 70,000 3 tahun lepas. 80,000. Dua dun Berungkup dan dun Hutan. Dun Rungkup kita ni MRSM di bawah dun Rungkup. Iaitu Dewan Undangan Negeri Rungkup. Kalau Hutan Melintang, Dewan Undangan Negeri Hutan Melintang. Satu parlimen. Parlimennya ialah Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid Hamidi, parlimen. Dunnya Hujung Hutan Melintang, Jaharudin, Rizi, Yang Berhormat Tuan Haji Abudin, Datuk Haji Abudin, Tuan Rizi. Dan dun kita ni iaitu di bawah Yang Berhormat Esko Kerajaan Negeri, iaitu Datuk Khairul Zaman. Mereka terus sampaikan salam kepada warga MRSM Bagan Datuk. Alright. So itu dari sudut geografi dia. Bagan Datuk ini dibuka pada tahun 1880. Ingat bila Bagan Datuk, ingat apa tadi Buah Nyok. Sampai sekarang berada, walaupun tak banyak macam dulu. Dan dari sejarahnya, Bagan Datuk, Bagan Datuk ingat 7 sahabat. 7 sahabat yang diketuai oleh 2 orang adik-beradik, Tok Kelah dengan Tok Kupur. Tok Kelah dengan Tok Kupur. Kuburnya mereka pun ada dekat Pakampi. Dulu Bagan Datuk dibuka di Pasar Apu. Namanya Sungai Keling. Sungai Keling ditukar, tak rasa nama. Ditukar nama Bandar Baru. Bila estate pun buka, dipanggil estate pun buka, bersama-sama dia memajukan Pekan Bagan Datuk ni, dan Bagan Datuk diberi nama sebagai Bagan Datuk. Apa maksudnya Bagan? Apa maksudnya Datuk? Datuk sekarang bukan Datuk, sekarang sudah dibuka sebagai Datuk PUK. Tapi Bagan Datuk ditukar nama kepada Bagan Datuk. Apa maksudnya Bagan? Bagan ialah tepi sungai
rumah-rumah mereka dibina di tepi-tepi sungai menanjak ke laut, dan separuhnya dianjak ke, dan bangunan itulah tiang-tiang itu dibuat melantar, dan di atas laut tu tebing sungai itu dibuatkan rumah. Itu dipanggil bagan. Itu dipanggil bagan, ya? Bagan. Datuk sebenarnya nama dua orang Datuk tadi tu. Datuk Upor dan Datuk Kelah. Ya. Jadi orang putih dia tak sebut, kalau dia sebut Datuk, dia sebut Datuk. Itu sebab dia panggil bagan Datuk. Berpusat di Pekan Bagan Datuk. Dulu buka di Pasar Pin, Sungai Keling, Bandar Baru, tapi itu Bagan Datuk. Dulu Bagan Datuk ialah pelabuhan. Wangkang-wangkang, tongkang-tongkang semua masuk dalam parit ni. Ya? Semua masuk dalam parit ni. Semua masuk dalam parit ni. Tempat parit ada batu, semua ada wangkang-wangkang. Pelabuhan. Sibuk dulu. Kalau datang daripada Selat Melaka ni, datang. Saya tak nak cerita panjang tentang Bagan Datuk ni, tapi saya nak cerita tentang apa kemudahan yang ada di Bagan Datuk untuk kita menyenangi, senang kita nanti menjalani kehidupan ni jadi warga Bagan Datuk. Baik, Bagan Datuk ni sudah dimulakan pembangunan dia pada tanggal 9 hari bulan 1. 9 hari bulan 1, tarikh lahir saya dan tarikh lahir pengetua. 19/1/2017 Bagan Datuk telah diisytiharkan oleh Sultan Nazrin Shah sebagai daerah yang ke-12 di negara. Ya. Pelancarannya pelaksanaan dilakukan di Sabda. Ya. Iaitu dilancarkan sebagai daerah Bagan Datuk. Jadi bila daerah Bagan Datuk, dia banyaklah kekurangan sebagai daerah itu dipenuhi. Kita besok insya-Allah kita ada bomba daerah, hospital daerah, ibu pejabat polis daerah. Ya, itu setelah pun dilancarkan, tapi oleh kerana faktor keadaan politik kita berubah, mana separuh daripada pelancaran itu, projek itu telah pun ditangguhkan untuk seketika. Yang dapat diteruskan MRSM, Sabda, Politeknik, jambatan dan Sabda, Politeknik, jambatan, masjid, Tumina, di kawasan Betin Berang Pasar. Ya, hampir separuh ada. Kita ada pusat. Kita ada pusat pentadbiran dipanggil Bagan Datuk City. Tapi ditangguhkan oleh kerana berlaku keadaan politik kita. Okey, baik, tak apa, kita doakan. Jadi kemudahan-kemudahan di sini sekarang masih dalam rancangan. Kalau bank ni kita ada dekat sepertiga saja. Kalau masjid yang terbesar, bajet terapung di Asia Tenggara, iaitu Masjid Tumina yang mengenakan belanja 38 juta, sedang dalam pembinaan hanya 10% lagi, mana 90, almost done. Masjid kita yang boleh memuat 5,000 jemaah. Hari Jumaat ke besok kita akan sembahyang kat sana. Mamah dikecilkan untuk tertubuhnya Sabda, MRSM, Politeknik dan sebagainya. Ya, masjid itu. Dia telah akan digazetkan sebagai masjid daerah. Ya, 5,000 jemaah. InsyaAllah, sama kita doakan kita dapat menyaksikan, melihat, ya, dan menikmati masjid kita yang terindah, yang tercantik. Dan suka-suka saya menerangkan bahawa Bagan Datuk ni tak nak bolehlah dapat melihat apa yang ada Bagan Datuk ni di dataran, di Keti. Sebelum COVID ni memang ramai orang. Ya? Tapi kita bagaimanapun sekarang ni agak terhad kerana kita masih lagi dalam pandemik COVID-19 ni. Ya?
dan tempat yang sinonim dengan itu kelapa tadi dan betin beras basah. Betin beras basah ni terletak di Maru. Kalau di ilmu alam ni, geografinya kita panggil delta. Betin. Dan situlah tempat bersejarah. Yang mana setiap raja sultan yang ditawarkan sultan tersebut pastinya akan mendetakkan kakinya di air betin beras basah yang berada 4 km daripada mata Penasan Mara. Jadi apa kehebatannya? Kehebatannya ini dari segi heritage, ya, segi sejarahnya. Bang Datuk semua tahu Bang Datuk dan betin beras basah. Sultan-sultan dulu ada satu kejadian raja atau Sultan Perak, Sultan Muzaffar yang pertama berlayar daripada Melaka, diarahkan oleh Sultan Mahmud di Melaka untuk menjadi sultan di Perak. Maka sampai kat Pekin, masuk ke sini, sekat, kena ribut taufan. Jadi ribut taufan itu menyebabkan bahtera baginda sadar dan diarahkan buang semua barang-barang diraja kecuali termasuk mahkota, ya, kecuali keris. Orang kata ada barang-barang yang barang-barang beraja yang ada. Bila campakkan barangan-barangan di laut tu, barulah kapal ceritanya boleh meneruskan pelayaran. Ya. Jadi di situlah tempat yang ramai orang pergi. Bang Datuk juga ialah tempat kaki pancing. Ya. Pancing ada 3. Satu pancing lautan luas, Pulau Sembilan dan sebagainya, dan pancing tebing dan pancing darat. Kalau nak haruan yang terbaik, datanglah Bang Datuk. Landa pergi Pulau Sembilan, pekalannya Bang Datuk. Pulau Sembilan ni tempat kaki pancing juga. Ada 9 pulau, itu sebab dipanggil 9 pulau. Anak-anak berceritakan dengan bapak nanti apa hebatnya Bang Datuk. Kita tak kurang pada 10 ada tempat-tempat yang kita boleh lihat. Kita ada Taman Bunga Matahari, kita ada Blue Tears, ya. Di pulau itu kita kelihatan kebiruan, ya. Kebiruan di pulau itu ada satu organisme yang apa panggil center di sana. So, seluruh Malaysia, malah luar negara dulu datang ke Pulau Sembilan untuk nak melihat Blue Tears. Dan kita ada cermin yang besar, ya? Atas kiri kanan cermin dan langit dan sebagainya. Di sini dekat hampir di sini kita ada jeti Bang Datuk, ya? Jeti Batuk, kita ada dataran Bang Datuk. Sebenarnya pada hari itu kita dapat melihat kemeriahan dia sebab kita dalam pandemik COVID-19 ni, ya? Tapi bagaimanapun saya rasa kita bertuah juga lah, ya. Di sini satu environment pembelajaran yang saya rasa aman, ya? Very peaceful untuk kita menuntut ilmu. Suasana yang udara yang bersih, contohnya, ya, Bang Datuk. Jadi saya rasa lain kali kita sambung tentang Bang Datuk ada bagaimana Bang Datuk ni. Sebelum saya mengakhiri, saya haraplah rasa kesyukuran kita, ya, kerana kita dapat melanjutkan pelajaran kita di bumi. Betul-betul you are selected, ya, untuk belajar. Kerana ramai lagi kawan-kawan kita yang ingin belajar digunakan, ya. Hayatilah nilai kemerdekaan itu kita di MRSM. Itu harapan saya sebagai bapa, sebagai semangat anak-anak tempatan pada murid semua, supaya anda akan menjadi yang bersasiah tinggi, ya, yang sempurna sifatnya di masa akan datang. Itulah harapan saya. Anda lah yang akan memimpin, ya, anak saya
Recording in progress. Ini akan berakhir mana sebelum ini. Ya Allah, amat rindu, ya, amat rindu sekali. Dengan kehidupan sebelum ini. Tapi apakah daya? Ada kita. Jadi kita akan bersama-sama memperjuangkan mengikuti peraturan yang akan yang telah dilancarkan iaitu SOP. Ya, apa pelonggaran yang diberi pun saya rasa SOP kita harus patuh. Ini maaf saya ambil masa yang panjang tapi dengan rasa ketidaksabaran saya untuk nak menerangkan ya, banyak tentang Abang Datuk nak saya utama yang kita 310 310 orang tadi bukan tapi tentu juga ya. Jadi kalau tidak 109 ni boleh saya lihat apa ni dah semua ya boleh. Jadi saya rasa sesama doa. Yang lain senjata kita yang terakhir ialah doa Islam adalah doa. Okey. So pada hari kemerdekaan ini ya, bila kita bersama-sama menghayati nilai-nilai yang telah kita tahu dan kita menjaga Abang Datuk, warga MRSM, saya harap di sinilah anda akan mencapai ketermulangan anda. Ya, sampaikanlah hasrat ibu bapa kita bila anda berada di sini nanti dan melangkan nama MRSM. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon ribuan ampun dan maaf ya. Dan sebelum itu semuanya ada maknanya. Nanti minta saya tuan-tuan tahu apa makna dia dan semuanya ada nilai. Warna biru itu perpaduan, warna itu raja, warna itu kesucian ya, yang harus kita ikut, yang harus kita lalui ya. Dan jalur Qiblat itu mana satu jalur yang ringkas, yang tepat, yang lurus, menunjukkan satu jalur yang sehati, sejiwa untuk kita bendera ini, bukan sangat kemerdekaan. Jadi saya mengucapkan kita bangun dan kita menyanyikan lagu Jalur Gemilang. Dari kalamnya saya ucapkan ampun dan maaf ya, semua ampun dan maaf sekiranya ucapan saya tadi mengambil masa dan mengganggu tuan-tuan. Saya harap apa yang baik itu kita ikutlah ya. Harapan kami warga MRSM untuk mendidik anda untuk menjadi orang yang berjaya dunia akhirat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima warna
Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya ini negaraku. Merdeka! Hiduplah sepenuhnya, merdeka! Dirgahayu semua. Kalau kata itu kota, kami bina tamadun. Rangkap pantun hidup beratus tahun. Bangkit 1000 perwira, selamat sejuta insan. Gelap dalam matahari insan juga bisa insaf. Mana cerita panglima yang wujud benar. Awang hitam kaji awan putih bila berlayar. Hamba keliling dunia, tuannya yang terkenal. Dah merdeka di jasad, harus bebas di akal. Hatiku tetap hanya padamu, keranamu aku berdiri. Tanpamu cinta-cinta negaraku, oh darahku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Ini untuk kamu yang terima undi aku. Trying to change the world, bagi dunia suara baru. Ini bukan negara aku, ini negara kita. Buat je cara kita, buat je cara kita. Wahai putra putri bangsaku, ayo segera menuju, mengikut gerak langkah maju, bersatu mencari ilmu. Di zaman sains dan teknologi, negara perlukan jasamu. Janganlah rasa malas lagi, bersama memegang teraju. Di mata rendah sains MARE, tuntut ilmu, jangan jemu. Ikrar taat setia pada guru, berdisiplin selalu. Hari ini hari mulanya, hari esok berjaya. Lengkapkan segala yang ada, kemuliaan kita segera. Di mata rendah sains MARE, tuntut ilmu, jangan jemu. Ikrar taat setia pada guru, berdisiplin selalu. Hari ini hari mulanya, hari esok berjaya. Lengkapkan segala yang ada, kemuliaan kita segera. Kemuliaan kita segera.